Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, selamat malam, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya bersiaran secara live di TikTok saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim, dan juga di Facebook saya, Muhammad Syafiq Abdul Halim. Waalaikumsalam, Nik Amran. Semua teruskan perkongsian. Huzairi, kembara dua rudah, Ijam Huzain. M Zaidi, Meme, Mingkarin, Zulkarnain Nain, Macan Lutut Sabri, Datuk Marmomo Zai, Muhammad Sani dari FB kan, tengok kat FB kan, Parguan Usma, Basrudin Abdullah, Nomrawati Mak Yusof, Kembara dua roda, Kifli 7, Syemsyah Semi, Andy Utara, Basri Iskandar, saya blog ni mengarut ni, Aduka Bonaka, salah habis sebut nama dia tadi, settle salah. Ramjili, Usman G7, Saini Jerai, Muhammad Syafizan. Sangkut-sangkut, kenapa ya? Lag lag ni masalah agak. Lag pula Syed Akmal bin Yahya, Zulkifli Ahmad. Teruskan perkongsian di Facebook Okey dah kot. Selawat dulu, Allah Muhammad. Support Syafiq Alim steady. Kat FB okey ya. Tengok kat FB lah. Kalau tengok kat FB saya lagi menguntung. Saya pun dapat dia punya monetize tu kan. Asadul Zairi, Waalaikumsalam. Zubir Saad, teruskan perkongsian Saiful Syahidan, Waalaikumsalam. Nur Sumaya Iswadi Aziz, FB clear je. FB memang clear pun. Android Desa, dia kacau TikTok saya ya. Tu standard dia takut dengan TikTok saya tu sebab banyak suara anak muda di TikTok. Okey tuan, mukadimahnya adalah hari ini tular satu video yang dibuat oleh Datuk Lokman Nur Adam, yang mengatakan bahawa nak kenal Syafiq, tanya mak dia. Soalan pertama saya nak tanya kepada Lokman Adam, dia kenal orang tua saya lah. Lokman kenal mak saya ke dia tak kenal? Lokman tak kenal mak saya tuan-tuan sebab Lokman asalnya daripada Angkatan Muda Keadilan, dia bukan UMNO. Mak saya dulu adalah wanita UMNO Pendang dia orang kuat UMNO Pendang dulu sebelum Awang Hashim bertanding jadi jadi ahli parlimen. Jadi orang tua saya ni, dia punya best dia adalah Aziz Rahim. Aziz Rahim sebelum jadi MP, dia bekerja di Shah Bilik Hotel, kerja sekali dengan orang tua saya lah, dan juga YB Awang Hashim. Jadi YB Awang Hashim ni satu sekolah dengan orang tua saya. Jadi mak saya ni tak susah pun nak kenali dia, tapi Lokman tak kenal lah. Mak saya pun tak kenal Lokman. Lokman ni siapa orang nak kenal dia, betul? Jadi orang tua saya ni adalah, dia daripada sekolah menengah Pendang, dan dia adalah atlet Malaysia, mewakili acara 100 meter, 4 kali 100 meter. Orang Pendang confirm kenal dia, terutama sekarang ni Muslimah PAS memang kenal dia lah, sebab dia dengan PAS sekarang ni, so memang orang kenal dia. Ada adik-beradik saya ramai di Pendang sana tu, jadi mereka kenal lah. Boleh pergi tanya, tak ada masalah apa. Jadi Datuk Wan sendiri pun pernah jumpa dengan orang tua saya, boleh pergi tanya dia. Pergi tanya orang-orang ni, dia tahu lah apa yang Lokman cakap itu betul ataupun tak, tetapi hanyalah fitnah semata-mata. Biasalah Lokman Adam ni suka kepada persepsi dan juga fitnah. Bagi dia, dengan membuat pembunuhan karakter ni, maka orang takkan dengar lah apa yang orang tu cakap. Tapi masalahnya orang nak dengar Lokman cakap apa, orang tengok juga latar belakang pendidikan Lokman ni. Jadi Lokman ni juga adalah manusia yang mana dalam politik ni suka suka menghentam keluarga orang. Sedangkan orang tak pernah hentam keluarga dia pun. Dia suka membuka ruang dan memberi tekanan kepada keluarga dan ahli-ahli orang politik agar
and orang lain turut mengganggu keluarga orang tu, sebagaimana yang dilakukan ke atas mak saya lah, yang terganggu dan terpaksa keluar negara hari ni pergi cuti untuk menenangkan fikiran dia. Jadi Luqman orang dia yang macam ni lah, dan dia menyokong kepada serangan kepada ahli keluarga, kepada isteri orang, kepada ibu orang, kepada adik-adik orang dan sebagainya. Jadi dia ni bukan orang politik yang profesional, tetapi bagi saya Luqman Adam ni adalah orang politik yang kita panggil dia macam apa, sakai kan, takti politik. Okey tuan-tuan, bagi Luqman Adam, cara politik untuk menyerang peribadi, keluarga dan juga adik-beradik seseorang itu adalah cara politik untuk menjatuhkan musuh lawan. Bagi dia ini adalah satu benda yang halal untuk memberi penekanan kepada ahli keluarga orang politik dan orang di sekeliling dia. Jadi cara Luqman Adam ni adalah cara yang barbarian, cara orang yang tidak mempunyai latar belakang yang baik, dan cara orang yang tidak berfikiran matang, dan cara orang yang tidak ada kedudukan pendidikan lah. Cara style apa pun saya tak tahulah, tapi di dunia pun tak ada orang praktik, walaupun Hitler pun tak ada praktik pun cara politik macam dia buat ni. Okey tuan-tuan, jadi nak kenal tuan-tuan nak tanya tak ada masalah apa, tapi buat masa sekarang ni saya tak boleh nak bagilah Facebook orang tua saya. Hak mana kenal lah, hak mana ada di sini, hak depa biasa yang depa biasa berhubung dengan orang tua saya, depa tahulah. Jadi yang tak biasa berhubung dengan orang tua saya, depa tak tahu. Jadi baca teks ni adalah biasa, Anwar Ibrahim juga baca teks, tapi teks yang ditulis oleh saya sendirilah. Okey saudara semua, tak ada masalah apa. Lobak mem baru Anwar. Okey tuan-tuan, teruskan perkongsian. Fik tak boleh dakwa dia kan? Tak ada buang masa untuk saya dakwa dia. Untuk apa kan? Bagi kepada dia fame dia memang nak benda tu. Dia nak untuk masuk dalam lokap, untuk pergi ke mahkamah, untuk dia dapat fame. Dapat ni lah. Tapi saya tak ada masalah apa, sebab orang tua saya ni sangat terkenal. Kalau saya sebut nama Jamilah Bibi, orang semua kenal. Kan? Di Pendang tu, kalau lapis-lapis 80-an 90-an tu, insya-Allah lah semua orang kenal lah kan. Jadi dalam PAS pun orang pun kenal dia kan? Ada rakan-rakan kita di sini pun kenal dia kan. Jadi tak perlulah kan, untuk saya orang kata apa, nak bagi respon kepada orang gila. Dia kalau kita layan orang gila, maka kita akan jadi gila seperti dia. Jadi itulah cara mereka berpolitik. Mereka tak boleh lawan hujah saya. Saya heran tuan-tuan. Saudara semua pun tengok. Pendang kampung kat mana Fik? Belakang kubok. Belakang kubok Cina. Bukan Pendang. Tu Rodiah, Khepek, Baman, Mutabak tu semua adik-beradik saya lah tu. Sebut nama mereka kat sini, sekali mereka pun kena kacau juga. Puak-puak PH ni kira nak kacau orang, kacau ahli keluarga orang. Tu semua adik-beradik saya lah tu. Kod Pendang tu kan. Kod belakang kubok Cina tu, belakang balai polis lama tu, tu semua adik-beradik tu. Keliling tu semua adik-beradik sangkut adik-beradik semua. Dekat dengan rumah Ustaz Razak Ustaz Razak apa? Ustaz Razak tahu nak. Belakang tu lah, belakang balai polis lama. Belakang balai polis lama. SMK Pendang kenal lah. Siapa hak lapis-lapis Abang Hashim pun semua kenal. Tanya Abang Hashim pun dia kenal. Saya kampung Bonggor Besi. Oh ya kan? Saya lahir di Pendang. Tok saya bidankan saya. Tok saya bidan nama Aisyah. Tok Aisyah bidan orang kenal lah. Dia bidankan saya. Okey tuan-tuan, tak perlu nak cerita benda tu semua. Nak jumpa, kita boleh jumpa di Pendang ni, tak ada masalah apa. Kita tidak ada cara kaedah politik untuk menyerang kepada peribadi, menyerang keluarga dan sebagainya. Dulu dia pernah serang Cik Gubat dulu macam tu juga, serangan peribadi dan sebagainya. Sebab itu adalah teknik Luqman Adam lah. Jadi rakyat tak tengok kepada kedudukan perkara sedemikian. Rakyat tengok daripada segi hujah dan sebagainya. Okey tuan-tuan, saudara semua, teruskan perkongsian. Nak tahu pasal pajakan Pulau Pinang? Ada. Aku pergi buat kajian tadi. Hang punya pasal saja aku pergi buat. Ada. Jangan risau. Ada. 2 muka surat. Boleh cetik nota. 2 muka surat. Tanya orang sana, tanya orang sini. Pening jugalah kan kita kan. Telefon. Ni siapa telefon pakai WhatsApp? Oh tak boleh. Ni dengar muka Syafiq masuk dalam TV ni. Siapa ni? Ada masalah apa ke? Jadi kawan-kawan punya pasal tanya terpaksa lah
And kalau tak tanya orang, kita pun tak tahu betul. Jadi saya mungkin ada ilmu sikit, tapi ada pakar-pakar yang lebih tahu tentang benda tu. Tapi tak ada masalah apa. InsyaAllah Sungai Tiang saya kenal baru dengan ni terima kasih insya-Allah. Tuan-tuan bolehlah tengok sekali berkaitan dengan benda tu. Depa kata Penang tak ada pajakan, tak apalah tu depa kata. Tu depa kata sekali kita buka lah, sabar. Share dulu sekali kita buka. Sabar sahabat-sahabatku semua. Okey tuan-tuan, yang keduanya adalah kita semua sepatutnya berterima kasih kepada Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhril Sani Abdullah Sani. Dan saya minta saudara semua untuk pergilah ke FB dia untuk mengucapkan terima kasih kepada dia. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hari ini saya tak tahu, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu tuan-tuan. Berkaitan dengan isu pembuangan Al-Quran di Lembah Kelang. Abang Jebat Dahaka, terima kasih. Jadi tuan-tuan, orang yang memberi kritikan yang jelas kepada benda ini, yang pertamanya apabila berlakunya pembuangan Quran tersebut, orang yang pertama mengkritik adalah mufti daripada Pulau Pinang. Dan selepas daripada itu tidak ada siapa pun yang memberi kritikan yang keras berkaitan dengan perkara ini. Saya tak tahu sebab apa mereka tak buat macam tu. Apabila Quran terbakar di Sweden, maka nak dicetaknya 2 juta Al-Quran dan sebagainya, tapi apabila Al-Quran itu dibuang dalam longkang di Malaysia, tidak ada seorang pun ahli politik dalam negara kita yang berani untuk menyatakan kritikan yang keras dan sebagainya berkaitan dengan tindakan ini. Hari ini telah pun keluar laporan daripada Datuk Seri Akhril Sani Abdullah Sani, Ketua Polis Negara sendiri, yang mengeluarkan kenyataan bahawa mereka pihak PDRM telah pun mengambil tindakan yang tegas dan memandang serius ke atas isu pembuangan Al-Quran di dalam negara kita Malaysia. Untuk rekod sahabat saya yang melihat live ini, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak tahu, sebelum ini 13 naskah tuan-tuan, 13 naskah, bukan satu naskah, 13 naskah Al-Quran telah pun dijumpai di dalam longkang di Tasik Seri Murni di Kuala Lumpur. Yang mana siasatan awal polis mengatakan bahawa ada unsur-unsur yang disengajakan dalam pembuangan Al-Quran ini. Jadi pada ketika itu saya mengkritik pihak daripada parti politik, tidak kira lah daripada pembangkang ataupun kerajaan, yang mana untuk melihat ahli-ahli parlimen kita di Dewan Rakyat memandang serius berkaitan dengan benda ini dan mengkritik perbuatan yang telah dibuat oleh manusia yang tidak berhati perut ini. Jadi tuan-tuan, di pihak kerajaan juga sama. Kalau berlaku di Sweden, semua nak claim kredit, saya nak cetak 2 juta naskah, nak sebarkan ke seluruh dunia dan sebagainya. Tetapi apabila berlaku di Malaysia, tidak ada seorang pun yang berani bersuara, termasuklah Perdana Menteri kita. Dan di akhirnya rakyat hari ini dapat melihat sendiri bahawa pasukan polis diraja Malaysia PDRM di bawah Datuk Seri Akhril Sani Abdullah Sani, yang juga akhirnya bersuara berkenaan dengan benda ini bagi menjaga rakyat dan juga menjaga keharmonian negara serta mengambil tindakan yang tegas ke atas mereka-mereka yang terlibat dalam penghinaan terhadap agama dan sebagainya. Daripada maklumat Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhril Sani Abdullah Sani, beliau mengatakan bahawa 8 orang telah pun disiasat dan akan didakwa di bawah Seksyen 295 Kanun Kesiasaan kerana membinasakan Al-Quran dengan tujuan mengaibkan agama, dan Seksyen 29A Kanun Kesiasaan kerana mendatangkan ketidakharmonian, kerana mengganggu keharmonian ke atas sesuatu agama. Jadi tuan-tuan, apa yang rakyat nak lihat di sini, jika boleh kita memohon kepada Ketua Polis Negara yang begitu prihatin dan tegas, kalau boleh rakyat ingin melihat siapakah 8 orang yang melakukan perbuatan ini. Dan rakyat Malaysia menuntut sekiranya benar, sekiranya boleh, beliau mendedahkan siapakah 8 orang manusia yang seakan-akan iblis laknatullah ini yang membuat perkara-perkara yang keji dengan membuang Al-Quran di dalam longkang dan sebagainya. Rakyat Malaysia, saudara semua,
perlu memahami, dan tidak kira lah Cina, India dan sebagainya, Melayu perlu memahami dan perlembagaan dengan sebaik mungkin dan menghayati rukun negara dengan sebaik mungkin agar tidak terpedaya dengan hasutan kepada kebencian agama dan kaum. Rukun negara yang pertama memberitahu tentang kepercayaan kepada Tuhan yang merujuk kepada perkara 3 dan 11 dalam perlembagaan yang memberitahu berkenaan dengan agama, persekutuan dan juga kebebasan beragama. Malaysia ialah negara Islam dan dalam masa yang sama mengiktiraf agama yang lain yang boleh diamalkan dengan aman dan damai di dalam mana-mana bahagian persekutuan. Setiap orang rakyat Malaysia berhak untuk menganuti dan mengamalkan agamanya yang tersendiri tanpa ada halangan oleh orang lain ataupun pihak kerajaan. Dan setiap agama di Malaysia, tidak kiralah Buddha ke Hindu, Islam dan sebagainya, diberikan hak yang khusus untuk mereka menguruskan hal ehwal agama mereka sendiri. Dan saya saya heran kenapa perlu wujudnya kebencian keagamaan sedangkan tiada langsung orang daripada agama lain yang ditindas di Malaysia yang boleh menyebabkan kepada kebangkitan protes ataupun puasan hati orang-orang daripada agama-agama yang tertentu. Perkara berkaitan dengan kebencian keagamaan ini wujud apabila wujudnya orang-orang berpolitik yang terlampau ekstrim berkaitan dengan keagamaan yang mengajar masyarakat untuk membenci pihak berlawanan parti ataupun berlawanan ideologi berpolitik dengan dia dengan mewujudkan kebencian kepada kaum dan juga keagamaan. Perkara ini boleh merosakkan kepada keharmonian dan juga perpaduan kaum dalam negara kita. Inilah sebabnya apabila parti seperti PAP, dan semua orang tahu tentang sejarah PAP yang dahulunya diharamkan oleh Tunku Abdul Rahman di Malaysia kerana naratif perjuangan mereka yang berkisarkan kepada kebencian keagamaan dan kaum yang boleh merosakkan keharmonian dan juga kesejahteraan dalam negara kita. Jadi setiap orang politik dan setiap masyarakat di sini, kalau tak tahu tentang perlembagaan, boleh mesej saya boleh bagi penjelasan. Dan kalau tak tahu tentang rukun negara pun boleh bagi tahu saya akan bagi penjelasan. Jadi tidak perlulah wujudnya kebencian agama dan sebagainya. Saya pun tak tahu. Dan sebab apa ada pihak-pihak yang sanggup nak buang, nak hina agama orang lain dan sebagainya. Saya pun tak tahu kenapa benda ni berlaku. Mungkin mereka ni tak faham. Mereka tak faham bahawa walaupun negara kita adalah negara Islam, tetapi agama-agama lain juga diiktiraf dalam agama kita, di dalam negara kita Malaysia. Dan kita pun tahu bahawa setiap agama lain boleh mengamalkan agamanya dengan bebas dan tidak boleh diganggu oleh agama yang lainnya. Jadi saya tak tahu, mungkin mereka buang Al-Quran ni kerana mereka nak protes dan sebagainya. Tapi mereka perlu tanya dari mereka sebab apa mereka nak protes. Adakah ada orang pergi bakar kuil ke, bakar masjid ke, bakar church ke dan sebagainya. So tidak ada sebab untuk mereka nak protes dan sebagainya. Yang saya nampak hari ini punca kepada kebencian kaum dan agama ini adalah kerana ada pihak-pihak daripada parti-parti yang tertentu dan yang menunjukkan kebencian mereka atas sebab orang itu memakai serban, orang itu memakai jubah dan sebagainya. Dan selalu mereka menghasut rakyat untuk melihat, tengok tu PAS tu pakai serban dia, pakai jubah dia, ini parti inilah nanti nak kerat orang punya tangan dan sebagainya, parti Afghanistan dan sebagainya. Jadi inilah yang menyebabkan wujudnya kebencian kepada institusi agama dalam negara kita. Jadi saya haraplah orang-orang politik khususnya yang duduk sebelah kerajaan hari ini yang sering melabel orang yang pakai serban, lebay dan jubah ini sebagai ekstrim dan sebagainya, seharusnya mereka menghentikan benda ni. Kita perlu tahu satu perkara, saudara semua. Dalam politik ini apa yang paling penting adalah untuk kita mengurus dan mentadbir negara. Untuk memastikan kepuasan hati rakyat dan sebagainya,
mencernakan ekonomi, mengembangkan ekonomi supaya ekonomi menjadi mapan dan sebagainya. Bukan kerana kita nak mewujudkan kebencian kaum, agama dan sebagainya sebagaimana yang diterapkan sekarang ini, yang menjadi masalah yang sangat besar. And apabila pihak-pihak yang tertentu tidak fokus kepada pentadbiran negara, tetapi mewujudkan satu gap and kepada kebencian agama dan sebagainya. Okey saudara semua, jadi kita tak maulah parti-parti macam ni, macam PAP dan sebagainya. Okey saudara, boleh share lagi, tak ada masalah apa. Share lah dulu. Panggilan lebay amat menghina golongan agama. Okey tuan-tuan, hujah bagi jangan berat sebelah. Ya, saya bagi tak berat sebelah tu, saya bagi sama rata tu hujah dia. Kalau berat sebelah abang pergi buat live lah cakap berat sebelah tahu mana. Okey tuan-tuan, yang ni yang rakan kita ramai-ramai duk tunggu ni. Jadi aku pergi kaji punya penat, hampa pergi share. Kalau hampa tak share memang saya merajuk gila lah. Adakah Menteri Besar Kedah MB yang kita sayangi dan kasihi ini tidak reti perlembagaan dan tidak menghormati perlembagaan? Yang sebenarnya tuan-tuan, saudara Lim Guang Eng ini sendiri yang tidak faham perlembagaan dan cuba untuk mengelirukan orang dengan hujah-hujah seolah-olah pihak Negeri Kedah ini akan mengganggu kedaulatan Pulau Pinang, tetapi dia sendiri tidak menghormati kedaulatan Negeri Kedah. Dan sebenarnya hakikatnya hujah beliau dengan muka dan perasaan yang begitu marah itu adalah kerana beliau ketakutan sekiranya mereka akan hilang kedudukan di Pulau Pinang. Dan tuan-tuan, dalam perkara 169 perlembagaan memberitahu bahawa menjelaskan apa-apa treaty dan perjanjian dan konvensyen yang dibuat sebelum Hari Merdeka antara Baginda Ratu ataupun pendulu-pendulunya atau kerajaan United Kingdom bagi pihak persekutuan atau mana-mana bahagiannya dengan sesuatu negara lain hendaklah disifatkan sebagai suatu treaty, perjanjian ataupun konvensyen antara persekutuan dengan negara yang lain itu. Ini bermaksud perjanjian-perjanjian yang telah dibuat sebelum Hari Merdeka, dan sama ada dengan Baginda Ratu iaitu Elizabeth II ataupun King George ataupun yang sebelumnya, dengan kerajaan United Kingdom ini dikira sebagai suatu treaty, perjanjian ataupun konvensyen antara Malaysia dengan negara yang lain itu. Jadi segala perjanjian ini semuanya hidup. Dan kita perlu tahu satu benda tuan-tuan, Pulau Pinang. Pulau Pinang dia bukanlah dipanggil sebagai terra nullius. Apa yang dibuat sekarang ini berdasarkan keadaan Pulau Pinang adalah apabila pihak British dia claim bahawa Pulau Pinang ini adalah terra nullius. Terra nullius ni adalah pulau yang mana tidak diduduki oleh orang lain. Jadi apa yang perlu kita tahu adalah Pulau Pinang ini asalnya adalah terletak di bawah jajahan Negeri Kedah. Terletak di bawah kedaulatan Negeri Kedah di bawah Sultan Abdullah. Jadi pada asalnya Sultan Abdullah ini dalam dikatakan telah menyerahkan sebahagian daripada tanah Negeri Kedah iaitu Pulau Pinang kepada syarikat Hindia Timur Inggeris yang melalui kepada Francis Light. Tuan-tuan boleh rujuk kepada perjanjian Inggeris Kedah 1786 yang menerangkan tentang penyerahan ini. Tapi sebenarnya bukan diserahkan tetapi dipanggil yang kena bayar bulan tu namanya apa? Di rental kot, disewakan kepada syarikat India Timur Inggeris, dipajakkan. Istilah dia adalah dipajakkan melalui perjanjian Inggeris Kedah 1786 yang mana pada ketika itu mereka kena bayar, kalau tak silap saya, 30,000 duit Sepanyol kepada Kesultanan Kedah pada ketika itu. Baru-baru ini tuan-tuan, baru-baru ini terdapat beberapa orang pakar sejarah di Malaysia telah pun mengesan ada sesuatu yang tidak kena
dengan perjanjian yang telah pun dibuat di antara dengan Kedah Inggeris pada tahun 1786. Yang mana perjanjian ini adalah berkaitan dengan wilayah kedaulatan negeri Kedah di bawah Kesultanan Negeri Kedah. Mereka telah pergi ke Belanda. Saya dah cerita semalam, mereka telah pergi ke Belanda untuk mendapatkan dokumen tersebut. Namun pada ketika itu mereka mengatakan bahawa sekiranya nak mendapatkan dokumen ini kena minta kebenaran daripada keluarga Francis Light, sebab dokumen ini berkaitan dengan peribadi Francis Light. Mereka telah pergi ke Belanda dan telah pun membawa balik 1,200 dokumen berkaitan dengan surat menyurat, penulisan dan juga nota-nota yang melibatkan Francis Light dan juga Raja-Raja Melayu bermula daripada tahun 1771 hinggalah 1794. Jadi surat ini kalau saudara nak tengok, tuan-tuan boleh pergi baca dalam tulisan Jawi dan disimpan di dalam Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Tuan-tuan boleh pergi search surat Francis Light 1771 sampai 1794. Ada 1,200 pendokumentasian yang menjadi bukti terhadap bahawa berlakunya pemanipulasian terhadap perjanjian ini. Jadi tuan-tuan, berkaitan dengan pertikaian kedaulatan ini bukan perkara yang baru. Kalau tuan-tuan tengok, sebelum ini adanya perkaitan pertikaian kedaulatan yang berdasarkan terra nullius. Terra nullius ni bermakna nobody land. Jadi pertikaian ini bukanlah pertikaian yang baru, yang mana sebelum ini juga berdasarkan dokumen lama. Dan yang mana kerajaan Malaysia pernah pun berhadapan dengan pertikaian yang berkaitan dengan Pulau Diligatan dan juga Pulau Sipadan pada tahun 1969 yang selesai pada tahun 2002. Yang mana pada ketika itu Malaysia berjaya mempertahankan Pulau Ligatan dan juga Pulau Sipadan ini kerana membawa keluar bukti perjanjian di antara kerajaan British dengan Kesultanan Sulu pada tahun 1878 yang membuktikan bahawa Pulau Ligatan dan Sipadan ini bukanlah dimiliki oleh Indonesia ataupun Filipina ataupun dia adalah pulau terra nullius yang tidak orang kata yang sepatutnya yang menggunakan perbatuan antarabangsa untuk mengukur sama ada dia berat kepada negara mana. Tetapi Pulau Ligatan dan Sipadan ini berdasarkan perjanjian British Sulu telah pun diserahkan kepada British dan kemudiannya diserahkan kepada kerajaan Malaysia. Itu 1878. Dan baru-baru ni juga ada juga kes yang dibawa ke mahkamah berkaitan dengan pertikaian ke atas kedaulatan Pedra Blanca yang juga mengatakan bahawa ini adalah pertikaian terra nullius yang mana kerajaan tidak dapat membuktikan bahawa adanya kedaulatan negeri Johor ke atas Pedra Blanca dan akhirnya diukur berdasarkan sepadan antarabangsa dan diserahkan kepada negara Singapura. Jadi tuan-tuan, dalam kes yang Kedah nak bawa ni adalah berkaitan dengan sebut Francis Light pun tak betul. Betul Francis Light. Jadi tuan-tuan, kes yang berkaitan dengan Kesultanan Negeri Kedah ini adalah berkaitan dengan kedaulatan Negeri Kedah ke atas Pulau Pinang yang mana pihak British dalam perjanjian Inggeris Kedah 1786 mengatakan bahawa Prince Walsh Island ataupun Pulau Pinang ini adalah terra nullius, tidak dimiliki oleh orang lain, yang mana mereka lah yang membuka Pulau Pinang, yang mereka lah yang duduk di situ. Dan apa yang nak dibawa oleh Menteri Besar Kedah adalah untuk membuktikan bahawa Pulau Pinang tidak pernah diserahkan kepada syarikat Hindia Timur British, tetapi dipajak dan masih di bawah kedaulatan Negeri Kedah. Jadi benda ni saya tak boleh kata betul ke tak betul. Nak kata betul tak betul adalah di peringkat Mahkamah Persekutuan. Cuma saya nak bagi tahu kepada saudara semua, ini bukan perkara yang baru. Tetapi Malaysia pernah pun berhadapan dengan beberapa banyak kes pertikaian kedaulatan sebagaimana yang saya sebut tadi. Dan diselesaikan di peringkat Mahkamah Persekutuan ataupun diselesaikan di peringkat Mahkamah Antarabangsa berkaitan dengan benda ni. Jadi apabila MB Kedah nak bawa kes ini ke mahkamah, sama ada Mahkamah Antarabangsa ataupun Mahkamah di Malaysia, ia tidak menjadi masalah dan dia tidak mengganggu kedaulatan mana-mana negeri. Disebabkan apa? Ini adalah demi menjaga kedudukan Kesultanan Negeri Kedah dan memartabatkan Sultan Negeri Kedah, bukannya menjaga kedudukan Menteri Besar Kedah ataupun untuk mengangkat Menteri Besar Kedah dan sebagainya menjadi Sultan di Pulau Pinang. Tak.
Ini adalah berkaitan dengan kedaulatan Negeri Kedah. Dan Lim Guang Eng kena menghormati dan dia tidak boleh derhaka kepada Sultan Negeri Kedah. Jadi dia kena ingat benda tu. Dan Sultan ada hak untuk menyemak kembali perjanjian-perjanjian yang melibatkan Sultan Negeri Kedah dan juga Inggeris dan sebagainya. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Like amba kena pergi tengok dekat ni lah. Like amba kena pergi tengok dekat FB dan sebagainya. Faham tak faham lah dah. Tak faham tunggu kes di mahkamah lah. Saya cerita tu dia punya berdasarkan pertikaian tu ya. VC dengan MB Kedah. VC dengan MB Kedah nanti ya. Kita tengok nanti ya. Guang Eng bukan orang Pulau Pinang. Ya ke dia bukan orang Pulau Pinang? Bukan dia orang Pulau Pinang? Dia bukan orang Pulau Pinang? Saya tak tahu pula. Saya tak tahu pula dia bukan orang Pulau Pinang. Pulau Pinang Darul Aman. Yang tu saya tak berani sebut lah. Pulau Pinang Darul apa tak tahu tu kita tunggulah. Tapi ada hak lah. Siapa dia tak ada hak untuk bawa kes ke mahkamah? Dia ada hak lah kan. Bukannya dia terus tuntut dan sebagainya kan. Benda ni dibuktikan di mahkamah kan. Jadi Lim Guang Eng kena hormat lah benda ni. Sebab dia melibatkan kedaulatan, melibatkan kesultanan. Jadi benda ni dibawa ke mahkamah. Jadi tak ada masalah apa. Nak kata Pulau Pinang Darul Aman ke apa kan, itu saya tak berani sebut lah. Tak kira aku kena saman pula dengan Ketua Menteri Pulau Pinang. Tapi untuk bawa ke mahkamah, nothing problem. Tak jadi masalah apa pun. Okey tuan terima kasih Abang Jebat semua tadi yang bagi gift dan sebagainya. Terima kasih. Like Fik tak apa. Sekali like lagi kita buat JT Pulau Pinang betul nama apa Fik? Dia macam ni tuan-tuan kalau kita tengok di Bagan dulu tempat yang depa tambak tu kan. Tempat depa tambak tu pada waktu itu yang di Pertuan Agong almarhum Sultan Abdul Halim ibnu almarhum Sultan Badli Shah pada waktu itu memberi penganugerahan kepada Koperasi Nelayan Tanjung Berhad bagi grant. Maknanya kerajaan Negeri Kedah tu masa mereka nak tambak tu, kerajaan Negeri Kedah memberi kebenaran untuk mereka tambak laut dan tanah itu menjadi Pulau Pinang punya ni. Kalau kita fikir logik akal berdasarkan dokumen itu, ini membuktikan bahawa mereka nak buat apa pun mereka kena minta kebenaran kepada kerajaan Negeri Kedah. Dan sebab apa mereka kena minta pada waktu tu? Dan saya pernah tengok tak silap saya dokumen tu ditunjuk pada saya oleh Abang Zamri Mat Said. Dia tunjuk pada saya sebab dia mewakili pada waktu tu Persatuan Nelayan Tanjung Berhad. Kalau tak silap saya. Saya pernah tengok benda tu. Okey tuan LGE orang Melaka. Oh ya ke? Saya tak tahu pula. Saya ingat dia orang Pulau Pinang. Oh dia bukan orang Pulau Pinang Ya, Tuan Khairul Anwar Ramli berada di sini Tolong ulas pasal Presiden MCA terhadap KBSP. Saya tak baca tu JT nama apa Abik? Yang kedua tu JT Sultan Abdul Halim saya tak tahu. Okey tuan Pengkalan Sultan Abdul Halim ya. Pengkalan Sultan Abdul Halim situ Mereka tak boleh terima teguran. Tapi tak apalah, MB nak bawa ke mahkamah awak dia takut sangat. Bawalah dokumen yang mengatakan bahawa kalau Lim Guang Eng kata betul lawyer dia kata semua okey apa semua, dan you bawalah proof dokumen yang lawan dengan dokumen yang telah dibawa oleh pakar-pakar sejarah Negeri Kedah tersebut. Jadi dia tak ada isu pun sebenarnya tuan-tuan berhati-hati semasa berkata-kata, takut kena lagi nanti. Tak, saya kata benda yang betul, saya tak kata benda yang tak betul. Surat tu ada, wujud surat tu. Nabi buat report, silakan. Syafiq Ali menipu, mengatakan surat Francis Light ada dalam USM, sedangkan tak ada. Lagi saya lagi suka. Gambar saya keluar kat TV pula. Orang akan pergi tengok pula surat tu, pergi cari. Saya suruh Jcom siapakah yang ada dalam ni, tolong, keluarkan muka saya tengah nak buat live. Pegawai penyelidik Wan Saiful mengeluarkan kenyataan, mengatakan bahawa ada 1,200 surat berkaitan dengan Pulau Pinang disimpan dalam USM. Dan saya cukup seronok. Sebab apa? Free marketing untuk rakyat Malaysia. Semua pergi baca surat itu. Saya tadi siang tadi saya buka tadi tengok hanya ada 8,000 orang saja yang view dekat website tersebut untuk tengok surat tu.
Kalau muka saya masuk TV lagi sekali, saya harap 1 juta orang pergi baca surat tu. Lagi bagus. Nampak? Tak risau. Tolong record. Tolong record dan keluarkan saya dalam TV3, RTM1, RTM2. Saya dapat claim. Saya balik Kedah, orang akan kata apa tau? Lah ni orang bagi apa? Singa PN kan? Nanti mereka akan kata apa? Hero orang dari Kedah. Memperjuangkan surat. Padahal bukan saya pergi cari surat tu pun. Yang pergi cari surat tu lain, tapi saya dapat nama. Biar jadi glamour. Nanti saya balik Kedah, dia kata dia ni kita punya panglima dari Kedah. Dia lah dulu duk pergi perjuang pasal surat apa Francis Light apa ni. Gambar dia keluarlah RTM pun. Saya Kedah hero. Dan kalau ada rezeki bertanding dun dari Kedah, menang terus lah saya. Kalau ada rezeki lah kan. Pakai aja. Okey Rainbow Kedah lah kan. Dia ni lah dulu kan. Boleh. Free marketing. Saya suka. Tak ada masalah apa. MB Kedah dah tadi. Dah MB Kedah tak keluar TV. Saya keluar TV. Kira saya lah yang memperjuangkan. Mereka pergi record. Bagus Sangkut-sangkut Tak apa. Sabar Okey tuan demi kebenaran. Okey tuan-tuan, yang keempatnya, tadi yang ketiga, yang keempatnya adalah berkaitan dengan yang ni lah penjawat awam. Sebelum kita bincang pasal benda lain-lain, kita sembang dulu pasal penjawat awam. Okey tuan-tuan, Anwar kata gaji penjawat awam tidak boleh dinaikkan kerana wang negara tidak mencukupi. Ini saya rasa satu benda yang saya rasa rakyat sendiri boleh semak lah. Saya rasa ni satu benda yang badut lah. Nampak badutnya. Sebab apa saya kata badut tuan-tuan? Sebab rakyat Malaysia tak bodoh. Rakyat Malaysia tak bodoh, penjawat awam tak bodoh. Mereka tahu bahawa pembelanjaan negara dibuat oleh unjuran pendapatan pada tahun sebelum tu. Jadi mereka pun tahu bahawa belanjawan dalam negara kita ada dua. Satu belanjawan yang dibuat oleh Ismail Sabri, satu belanjawan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim dalam unjuran kewangan pendapatan yang sama. Ismail Sabri buat pendapatan yang sama, Anwar Ibrahim pun buat pendapatan yang sama juga, unjuran pendapatan yang sama. Jadi macam mana boleh berbeza tuan-tuan? Ini yang kita pelik. Jadi saya nak baca tuan-tuan. Saya nak baca bajet yang dibuat oleh Ismail Sabri berjumlah 372.3 bilion berdasarkan unjuran kemampuan kewangan yang sama dengan Anwar Ibrahim. Namun bajet itu dibuat oleh Perikatan Nasional, Barisan Nasional, GPS dan GRS, yang mana rakyat telah pun memberi mandat dan keyakinan kepada parti ini untuk menerajui negara, iaitu PN, BN, GPS, GRS, tetapi dikhianati mandat ini, diangkatnya Abang Non yang tidak tahu untuk mentadbir negara. Tuan-tuan, di bawah Ismail Sabri, di bawah kerajaan PN, BN, GPS, GRS dulu, dengan bajet unjuran kewangan pendapatan yang sama, kita boleh menyediakan 7 inisiatif kebajikan kepada penjawat awam. Saudara boleh tengok. Yang pertamanya, dalam bajet 2023, Ismail Sabri mengumumkan bahawa akan menyediakan skim pembiayaan komputer riba, handphone dan smartwatch kepada semua penjawat awam di Malaysia. Ingat penjawat awam semua. Yang pertama, dalam bajet yang dibuat oleh Ismail Sabri sebanyak 372.3 bilion, kita boleh memberikan skim pembiayaan komputer riba, handphone dan juga smartwatch kepada semua penjawat awam. Yang keduanya adalah subsidi RM100 perlindungan insurans dan takaful kepada isi rumah penjawat awam. Saya ulang lagi sekali, subsidi RM100 perlindungan insurans dan takaful kepada isi rumah penjawat awam yang ada dalam negara kita. Yang ketiganya, kenaikan GSR, iaitu gantian cuti rehat daripada 160 hari kepada 180 hari. Saya ulang, yang ketiga, kenaikan GSR, gantian cuti rehat daripada 160 hari dinaikkan kepada 180 hari. Yang keempatnya, bantuan khas kewangan grade 56 dan ke bawah sebanyak RM700 dan bagi pesara penjawat awam sebanyak RM350. Yang ini saya ulang lagi sekali. Yang keempat, bantuan khas kewangan grade 56 dan ke bawah
sebanyak RM700 dan RM350 kepada pesara penyewa awam dalam negara kita. Yang kelima, kenaikan gaji tambahan khas sebanyak RM100 kepada grade 11 hingga grade 56. Saya ulangi sekali. Yang kelima, kenaikan gaji tambahan khas RM100 kepada grade 11 hingga ke grade 56. Yang keenamnya, bantuan Hari Raya Aidilfitri sebanyak RM600 kepada seluruh penyewa awam di Malaysia dan RM300 kepada pesara penyewa awam. Saya ulang. Yang keenam adalah bantuan Hari Raya Aidilfitri RM600 kepada semua penyewa awam seluruh Malaysia dan juga pesara penyewa awam RM300. Yang terakhirnya, yang ketujuh, kebenaran penebusan GSR hingga 90 hari. Saya ulang, yang ketujuh adalah kebenaran penebusan awal GSR hingga 90 hari. Ini adalah yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail Sabri dengan unjuran pendapatan negara yang sama dengan Anwar Ibrahim. Tapi tak berlaku defisit pun. Dan dia belanja lebih murah daripada Anwar Ibrahim. Ismail Sabri membelanjakan 372.3 bilion dalam bajet 2023 yang rakyat bagi undi kepada parti PN, BN, GPS dan GRS sebanyak 133 kursi. Kita menang dalam pilihan raya kerajaan yang sebelumnya. Tetapi Zahid mengangkat Anwar Ibrahim yang ditolak oleh rakyat. Rakyat tak mahu dia. Sebab tu dalam undi bajet, dalam undi di Sinar dan sebagainya, rakyat tak puas hati, rakyat tolak, rakyat tak suka Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab dia tahu dia tak dapat manfaat apa. Macam mana Anwar Ibrahim boleh katakan kenaikan gaji penjawat awam di seluruh negara boleh menyebabkan defisit? Yang ni saya tak faham. Ustaz tuan-tuan, macam mana dia boleh kata macam tu? Macam mana dia boleh bagi tahu yang mengatakan kalau kita menaikkan pendapatan penjawat awam ini akan menyebabkan kepada defisit wang negara? Habis tuan-tuan, bajet yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ini RM15.8 bilion lebih besar daripada bajet yang dibuat oleh Datuk Seri Ismail. Yang mana bajet yang dibuat oleh Ismail Sabri adalah 372.3 bilion. Tapi bajet yang dibuat oleh Anwar Ibrahim adalah 388.1 bilion. Tetapi dia tidak mampu untuk menyediakan 7 inisiatif manfaat yang telah pun dibentangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri pada bulan Oktober 2022 itu. Apa yang rakyat perlu faham sekarang ni adalah tuan-tuan, sekarang kita memerlukan wang dibelanjakan dalam hasaran domestik negara. Sebab apa kita perlukan wang dibelanjakan dalam waktu sekarang ni? Sebab untuk apabila wang dibelanjakan di dalam pasaran domestik negara, maka dia akan mengembangkan ekonomi pada tahun yang sekarang ni. Kalau tidak ada orang yang membelanjakan, dia menyimpan duit dan sebagainya, akan menyebabkan kemerosotan kepada ekonomi pada tahun sekarang ini. Dan saya heran kenapa kerajaan tidak boleh menangguhkan pembelanjaan untuk menaik taraf airport Penang dengan Selangor. Sebab airport Penang dengan Selangor, kalau kita belanja sekarang ni, dia bukan boleh siap sekarang ni. Sekarang ni bulan 3, hari ni 28 hari bulan 2, saudara. Kalau kita belanja sekarang ni, sekurang-kurangnya nak naik taraf airport Pulau Pinang dan Selangor akan siap dalam masa 2 hingga ke 5 tahun depan. Bukan nak siap sekarang ni. Dan kenapa kita nak bazirkan wang rakyat untuk menaik taraf airport yang sudah dinaik taraf, yang sudah pun berfungsi sebagai lapangan terbang international. Dekat Selangor kita ada Sepang, kita ada KLIA. Sebab apa masih lagi kita nak menaik tarafkan Subang dan sebagainya? Jadi tuan-tuan, kerajaan kena tengok kaedah penjimatan. Kalau ada lampangan terbang yang tidak menggunakan wang kerajaan, maka kita buat itu dulu. Bagi tujuan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Bagi tujuan untuk mengembangkan ekonomi dan juga menarik pelancong untuk main negara kita. Sebagai contohnya,
lapangan terbang yang nak dibuat di Kedah, kan, yang mana lapangan terbang KSP, kan, yang mana lapangan terbang KSP ini berdasarkan laporan daripada sidang DUN Negeri Kedah sendiri menyatakan bahawa pembinaan lapangan terbang ini tidak memerlukan sebarang wang daripada Kerajaan Persekutuan, yang mana projek pembinaan lapangan kapal terbang di Kulim ini adalah pelaburan swasta sepenuhnya, tidak menggunakan wang kerajaan sebagaimana diumumkan oleh Anwar Ibrahim dalam belanjawan yang mengatakan untuk membangunkan Kulim High Tech memerlukan pembelanjaan 7 bilion. Ini adalah penipu besar kerana kita tak memerlukan wang daripada Kerajaan Persekutuan kerana disahkan oleh Dewan Undangan Negeri di Negeri Kedah, dalam Dewan Undangan Negeri, dalam handset sendiri. Kenyataan Menteri Besar, kenyataan daripada Exco Negeri Kedah mengatakan bahawa pembangunan KSP ini adalah pelaburan swasta sepenuhnya. Saya quote tuan-tuan perkataan ini, pelaburan swasta sepenuhnya, untuk rakyat tahu bahawa tidak menggunakan langsung wang Kerajaan Persekutuan. Jadi tuan-tuan, duit yang sepatutnya yang dibazirkan untuk menaik taraf pembinaan airport Subang dan juga Penang Airport ni, sepatutnya duit ini dipindahkan untuk menaikkan gaji pejabat pejabat kerajaan kat dalam negara kita. Jadi ini yang sepatutnya dibuat. Sebab apa? Apabila orang yang bekerja dengan kerajaan ini, mereka juga rakyat. Bila mereka ada duit lebih, maka mereka akan belanja. Bila mereka belanja, dia akan mengembangkan ekonomi dalam negara kita dan akan membantu SME yang paling banyak sekali yang membantu kepada ekonomi dalam negara kita. Saudara bayangkan, kalau hari ini mereka tidak ada duit untuk mereka beli burger, sate, goreng pisang dan sebagainya. Jadi peniaga-peniaga sate, goreng pisang dan juga burger ini, mereka akan tutup kedai. Sebab apa? Mereka tidak dapat menampung overcost mereka dan sebagainya. Jadi sekarang ni dalam keadaan kita nak menghadapi krisis ekonomi global, sepatutnya kerajaan memikirkan soal bagaimana nak membiarkan rakyat membelanjakan duit mereka sekarang ini pada tahun 2023, bukannya melakukan pembaziran. Sebagai contohnya membangunkan airport Pulau Pinang dan juga Subang yang tidak sepatutnya dibuat dalam masa sekarang ini, kecuali untuk nak bagi kepada kroni-kroni, nak bagi kepada kronisme dan sebagainya. Jadi inilah sepatutnya benda-benda yang kita kena lihat dan sebagainya. Saya rasa ahli-ahli parlimen dalam kerajaan, saya YB di media sosial, memberitahu kepada YB supaya membangkitkan isu ini. Tidak ada kenaikan gaji kepada penyewa awam, ini adalah satu kezaliman, kerana penyewa awam telah pun menjadi frontliner berhadapan dengan pandemik untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Dan ini adalah perkara yang ridiculous, mengarut. Macam mana Ismail Sabri dulu boleh bagi, kenapa Anwar tak boleh bagi, mengatakan bahawa negara akan bankrupt lah, defisit dan sebagainya. Ini adalah satu benda yang merapu. Jadi itulah yang kita harapkan daripada pihak rakyat. Kita bercakap di sini membawa suara rakyat. Kita harap ahli-ahli parlimen, orang berpolitik dalam PN ini dengar suara kita, dengar pada rintihan penjawat awam dan sebagainya. Okey saudara, ini adalah satu penghukuman kepada penyewa awam kerana mengundi PN. Saya tak mau kata ini adalah satu penghukuman. Saya tak mau fitnah. Saya tahu bahawa penyewa awam kebanyakannya mengundi kepada Perikatan Nasional. Tapi kita kena ingat satu benda saudara, saya bagi tahu. Kita kena ingat satu perkara. Apabila pilihan raya, maka kita undi kepada parti-parti yang tertentu. Habis pilihan raya, siapa yang bentuk kerajaan, dia kena jaga rakyat keseluruhan. Sebab apa kerajaan kena jaga rakyat? Sebab 80% daripada pendapatan negara datangnya daripada cukai rakyat, datang daripada poket rakyat. Rakyat bayar cukai, bukan duit mak bapak hampa dalam kumpulan wang yang disatukan tu. Kalau duit daripada parti hampa, duit mak bapak hampa bolehlah nak minta imbuhan, nak bayar pada cyber trooper dan sebagainya. Ini duit rakyat. Bila duit rakyat, maka kena kembalikan semula kepada rakyat.
Kena jaga rakyat. Bila sebut rakyat, rakyat ini tak kira dia undi siapa. Dia undi PN ke, dia undi DAP ke, dia undi PKR ke, dia undi UMNO ke, dia undi apa ke, dia rakyat. Bila dia rakyat, kerajaan kena bantu rakyat. Okey tuan-tuan. Aku lag ke atau live ni lag? Live ni lag. Nanti pergi dekat live satu lagi. Saya akan buat live satu lagi nanti. Jadi tuan-tuan, harapan kita tuan-tuan, ni last ni awak panas pula dah ni. Ingat kau orang PH yang panas. Saya pun panas tau ni. Rupanya tak buka aircon. Tapi tak apalah. Nak habis dah ni PG cakap GST akan dilaksanakan. Tu tak tahulah, saya dengar daripada kata Anwar kata tak sesuai untuk nak laksanakan. Yang tu saya tak pastilah kan. Jaka sombong, kalau boleh jangan gunakan perkataan-perkataan yang saya sendiri pun tak pernah guna perkataan liwat ke jubok ke apa ke. Kalau boleh tak payahlah. Dan kita bukan macam ni apa. Kita bawa politik berhujah fakta. Kita bukan bawa politik cara macam ni apa. Cara serangan peribadi dan sebagainya. Kalau kita tegur ni apa, jangan buat macam tu. Kalau kita buat macam tu, kita adalah manusia yang sama. Macam sekarang ni lah, dulu mereka tegur kita berkaitan dengan kebebasan bersuara, berkaitan dengan penindasan dan sebagainya. Sekarang mereka buat lebih teruk daripada kita. Tuan-tuan tengok nilai sendiri. Apa rakyat kata kat mereka? Rakyat kata kat mereka macam-macam. Sembang saja. Kepala haram jadah. Rakyat kata macam-macam. Apabila media-media mainstream membuat undian ke atas mereka, rakyat tunjuk tolak kepada Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab cakap tak serupa bikin. Kalau tuan-tuan masuk dalam live saya kata serangan ke atas peribadi adalah satu perkara yang saya tolak. Jadi tuan-tuan buat perangai yang sama, orang akan judge saya ni macam ni lah. Alah Syafiq duk kata kat Luqman, duk kata kat geng-geng PH serang peribadi dan sebagainya. Dia pun 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi kita jangan buat perangai macam tu. Hang kata kat aku Sat, senang ya. Sat. Dah. Settle masalah. Okey tuan ulas ucapan Wika Siong PMX tipu data Kredit SP. Saya tak tahu sebenarnya tu, nanti saya akan tengok balik. Saya Lafiq betul apa yang cakap. Ada yang marah saya kata saya blok lebar. Saya bukan apa, saya nak jaga mental hampa, takut hampa jadi gila. Hampa tak suka aku, hampa tengok aku apa. Saya kira lama-lama hampa jadi gila. Jadi gila susah pula kan. Habis duit rakyat juga masuk lawat gila. Okey saudara semua, di akhir live ni saya nak cakap satu benda lah. Dan kita kena bagi tahu benda ni. Kita kena bagi tahu kepada orang politik. Dan kita kena bagi tahu kepada mereka. Tolong posting dekat wall-wall tuan-tuan. Dan sebarkan dalam WhatsApp dan sebagainya. Bagi tahu kepada mereka. Dan bagi tahu kepada orang-orang politik ni bahawa rakyat mengundi pada PRU ke-15 adalah parti yang ada dalam kerajaan pada ketika itu. Kerana rakyat berpuas hati dengan bajet yang dibentangkan oleh kerajaan pada ketika itu. Dan menteri pada ketika itu. Jadi kita kena bagi tahu bahawa bajet yang dibentangkan, bajet keluarga Malaysia, itulah bajet yang rakyat pilih dengan rakyat memberi mandat 133 kerusi kepada parti-parti yang ada dalam kerajaan pada ketika itu. Rakyat mempercayai parti-parti yang ada dalam kerajaan pada ketika itu dapat menjaga mereka. Parti tersebut adalah tuan-tuan GPS memenangi 23 kerusi lawan dengan Pakatan Harapan. Tuan-tuan, GPS berhadapan dengan Pakatan Harapan di Sarawak. Perikatan Nasional tak lawan. Barisan Nasional tak lawan. Yang lawan dengan GPS adalah PH. Rakyat tolak PH. Rakyat Sarawak tolak PH. Mereka hilang deposit. Kalah teruk di Sarawak dan sebagainya. Jadi rakyat tak mau. Rakyat Sarawak benci kepada Anwar Ibrahim. Benci kepada Pakatan Harapan. Tapi hari ini GPS duduk dengan Anwar. Ini telah pun mengkhianati mandat rakyat.
GRS pun sama, saudara. GRS berhadapan dengan Pakatan Harapan. Mereka menang 6 kerusi. Dan 6 kerusi yang mereka menang ni, rakyat tolak Pakatan Harapan. Rakyat benci kepada pemerintahan Pakatan Harapan. Tetapi mereka bersama dengan Anwar Ibrahim mengkhianati mandat rakyat. Begitu jugalah dengan Barisan Nasional. Naratif yang mereka mainkan adalah kena tolak Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan ini adalah parti yang membuat pendakwaan terpilih, pendakwaan politik, fitnah, propaganda, dan tak erti mentadbir negara dan sebagainya. Rakyat memberi kepercayaan kepada Barisan Nasional 30 kerusi dan berhadapan dengan Pakatan Harapan pada waktu itu. 30 kerusi yang BN menang adalah kerana rakyat benci kepada Pakatan Harapan, rakyat benci pada Anwar Ibrahim. Begitu jugalah dengan Perikatan Nasional, 74 kerusi. Tapi alhamdulillah lah PN tidak bersama-sama dengan mereka. Saudara, rakyat inginkan bajet yang dibentangkan oleh Ismail Sabri. Bajet yang lebih murah. Bajet yang tidak menghadapi defisit. Bajet yang tidak rugi dan sebagainya. Bajet dengan 372.3 bilion. Yang kita boleh menjimatkan wang negara sebanyak, kita boleh menjimatkan, kita boleh menyelesaikan hutang dengan penjimatan wang negara sebanyak 17.8 bilion. Bukan sikit, tuan-tuan. Bajet yang dibuat oleh Ismail Sabri ni, kita boleh jimat 17.8 bilion untuk perbelanjaan masa terdesak. Anwar Ibrahim belanja 388 bilion, 2 bilion saja yang disimpan. Tapi kita nak penjimatan 17.8 bilion. Ini duit kita, saudara. Ini duit kita, duit rakyat. Mereka bazirkan 17.8 bilion. Sedangkan Ismail Sabri hanya buat bajet dengan anggaran 372.3 bilion sahaja yang memberi manfaat kepada rakyat seluruh alam. Jadi tuan-tuan, apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah rakyat perlu menunjukkan bahawa mereka mahu parti-parti dan ahli politik dalam negara kita ini berfikir demi rakyat dan negara, bukannya berfikir demi kemolok mereka sendiri. Jikalaulah GPS menjadi Perdana Menteri yang pertama dalam negara kita, maka Sarawak telah pun mencipta sejarah daripada tahun 1963. Dan orang yang pertama menjadi Perdana Menteri di Malaysia adalah daripada Sarawak. Ini adalah satu sejarah yang sangat besar. Saya rasa tidak ada masalah kalau ahli-ahli parlimen kita, kalau orang politik dalam negara kita ini boleh berunding sementara waktu demi untuk menjaga maslahat rakyat, nak menjaga negara dan sebagainya. Saudara semua, saya tak faham kenapa GPS mengharapkan Anwar untuk melaksanakan perjanjian 1963. Sedangkan kalau mereka menjadi Perdana Menteri, mereka sendiri boleh melaksanakan. Mereka tidak perlu merayu pergi jumpa kat Anwar. Anwar tolonglah. Tak perlu. Mereka tak perlu sebab they are the Prime Minister of Malaysia. Mereka boleh melaksanakan perjanjian MA63 ini. Dan kalau mereka duduk bersama-sama dengan kita dan sebagainya, kita mesti menunjukkan, rakyat mesti menunjukkan perkara ini, saudara. Kita tidak mahu kerajaan hari ini membazirkan wang rakyat 17.8 bilion. Rakyat mesti memastikan bahawa ahli politik berfikir demi maslahat rakyat, memikir tentang kedudukan negara dan sebagainya, dan menolak Pakatan Harapan yang tidak tahu untuk mentadbir negara dan melakukan pembaziran ke atas wang negara. Tuan-tuan, mereka menyebut tentang hutang negara 1.2 trilion. Tetapi adakah mereka jujur dengan angka yang mereka sebut? Adakah Anwar Ibrahim jujur? Tuan-tuan, semasa Najib meninggalkan pemerintahan negara pada Mei 2018, hutang negara adalah 676 bilion ringgit. Hutang negara adalah 676 bilion ringgit semasa Najib meninggalkan negara. Semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, hutang negara adalah 979 bilion ringgit. Siapa yang buat hutang? Siapa yang buat hutang? Saya nak tanya.
Hutang yang dibuat pada zaman Tan Sri adalah 100 bilion. Hutang yang dibuat pada zaman Lim Guang Eng adalah 200 bilion. 200 bilion bukan angka yang kecil. Apa yang telah dibuat dengan duit tersebut? Ini yang rakyat kena tengok. Tuan-tuan pergi buka laporan Bank Negara Malaysia. Tuan-tuan tengok laporan hutang pada bulan Mei 2018. Tuan-tuan tengok laporan hutang pada akhir Disember 2019. Tuan-tuan tengok laporan hutang pada akhir Disember 2020. Sampailah pada tahun 2022, tuan-tuan akan tahu apa yang saya katakan ini. 1.2 trilion adalah angka yang dimain oleh Anwar Ibrahim tanpa menjelaskan daripada mana hutang ini datang. Hutang ini datang di bawah pentadbiran Pakatan Harapan 22 bulan yang mengatakan bahawa hutang negara telah pun mencecah 1 trilion ringgit. Sedangkan mereka lah yang membuat hutang sehingga mencapai 1 trilion. Bukan dibuat oleh kerajaan BN ataupun dibuat oleh kerajaan PN itu sendiri. Okey tuan-tuan. PN yang menambah hutang. Cakap itu biar berfakta. Cakap itu biar berfakta. Cakap itu biar ada rujukan. Kalau cakap tidak ada rujukan, kalau cakap tidak berfakta, itu namanya fitnah. Sebagaimana yang dibuat oleh YB daripada DAP tadi, yang mengatakan bahawa Tan Sri melalui menantunya telah pun menerima rasuah dan sebagainya. Jadi, cakap biarlah berfakta. Cakap biarlah adanya hujah. Siapa yang buat hutang? Harga ringgit bertambah buruk. Ya, ringgit bertambah buruk disebabkan oleh peningkatan rizab antarabangsa. Saya beritahu pada tuan-tuan, ringgit dulu mencapai paras 47 bukan disebabkan kesalahan Datuk Seri Ismail Sabri mentadbir negara, tetapi disebabkan Amerika menaikkan rizab antarabangsa. Dan hujah ini jugalah digunakan oleh kerajaan sekarang ini, yang kata, oh tengok Anwar jadi kerajaan, ringgit dah jadi RM4.2. Lah ni bila ringgit jatuh, mereka mengatakan, oh ringgit jatuh disebabkan peningkatan rizab antarabangsa. Nampak tak? Ini adalah penipuan dan pembohongan daripada Pakatan Harapan. Saya tak tahu kenapa rakyat masih mempercayai kepada parti yang pembohong besar itu. 200 bilion siapa yang pakai bakinya kalau tak bagus? Oh ya ke? Kita pakai ke duit tu? Hampa buat hutang yang pakai kita. Hujah bawa tahu mana? Saudara bawa hujah lah dengan fakta. Saya bagi tahu dah kepada rakyat di Malaysia. Kepada rakyat di Malaysia, kebenarannya ada dalam laporan Bank Negara Malaysia. Dan juga laporan Ketua Audit Negara. Bukan susah. Kita pergi je dekat Google, type Bank Negara Malaysia, hutang negara. Berapa hutang terkumpul pada 2019? Berapa hutang terkumpul 2018? Berapa hutang terkumpul pada 2020? Berapa hutang terkumpul 2021? Semua boleh tengok. Berapa nak bahas kat saya kat sini? No, you pergi buka data tu dan you, kalau saya cakap tak betul, you tunjuklah. Kata saya cakap tak betul. Saya bagi tahu dah rujukan kepada rakyat Malaysia, supaya rakyat di Malaysia menilai kepada kedudukan yang sebenarnya, bukan termakan dengan propaganda dan pembohongan yang dibuat oleh parti daripada Pakatan Harapan. Fakta MA63 70% pengeluaran petroleum. Itulah Perdana Menteri sepatutnya Perdana Menteri daripada Sabah dan Sarawak, sebab 70% petroleum daripada Sabah, jadi daripada Borneo. Jadi kita mencadangkan kerajaan hari ini, Anwar letak jawatan, gantikan dengan Perdana Menteri baru daripada Sarawak itu sendiri. Rakyat Sarawak sepatutnya mempersetujui agenda yang saya bawa. Rakyat Sarawak mesti menuntut Perdana Menteri daripada Sarawak. Kenapa nak Anwar Ibrahim Perdana Menteri? Ini sejarah, tuan-tuan. Ini sejarah yang tercipta semenjak tahun 1963 sampai sekarang ini. Ini kali pertama timbalan Perdana Menteri dilantik daripada orang di Sarawak itu sendiri. Itu pun pembohongan. Lantik 2 timbalan Perdana Menteri. Sekarang ini, dia punya chance dia, orang Sarawak, you should use you punya brain. Otak kamu patut digunakan dengan sebaik mungkin. Kami tak mau Anwar belanjawan rakyat tolak. Kami nak Perdana Menteri daripada Sarawak. Why you tak perjuangkan benda ni? Saya orang di Semenanjung, saya setuju Perdana Menteri daripada Sarawak. Orang Sarawak kata kami tak mau Perdana Menteri Sarawak, kami nak Anwar Ibrahim. Why you are so stupid?
Kenapa you jadi bodoh? You tak sepatutnya jadi macam tu. Saya beritahu, minta maaf saya keluarkan perkataan itu tadi. Saya minta maaf. Sepatutnya orang Sarawak kena berfikiran, kalau kami nak melaksanakan MA63, we want Prime Minister from Sarawak. Kenapa you nak percaya kat Anwar Ibrahim? PAS boleh masuk Sarawak, tak payah. Kita ada GPS di Sarawak, tak payah nak laga-lagakan kita. Orang PAS pun tahu, kan? Sarawak for Sarawakian. Kita bukan nak masukkan PKR Parti Semenanjung, DAP Parti Semenanjung masuk ke sana. No. Kita di PN kita tahu, kan? Orang Sarawak mereka nak Parti Sarawak. So kita tak tanding. Sebab tu kita tak tanding. Masa GPS bertanding di sana, PAS tak tanding. Bersatu tak tanding. Sebab apa? PAS dengan Bersatu menghormati orang Sarawak inginkan parti mereka sendiri. Tapi yang tak hormati Pakatan Harapan, PKR Parti Semenanjung, DAP parti yang ditubuhkan di Negeri Sembilan di Semenanjung. Mereka masuk lawan dengan orang Sarawak, tapi kami tak lawan. Kami tak lawan, saudara. Ini adalah faktanya. Okey, tuan. Han cakap auta. Kalau tuan-tuan nak tengok faktanya, undi.info. Tuan-tuan pergi dekat Google, tuan-tuan type undi.info. Tuan-tuan tengok, ada tak Bersatu bertanding di Sarawak? Ada tak PAS bertanding di Sarawak? No. Kita memberi kepercayaan kepada orang Sarawak untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Tetapi tidak Parti Semenanjung seperti DAP dan PKR. Kita desak kenapa dulu tak letak. Kita nak letak, kita mau parti daripada Sarawak. Mana mereka mengubah negara dan sebagainya. Okey tuan-tuan, setakat itu saja untuk malam ni di Facebook. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoalah saudara semua, semoga Perdana Menteri daripada Sarawak, dan kita harapkan kerajaan yang hanat ini, kerajaan yang membawa kepada kerosakan kepada negara, kerajaan yang tidak memberi manfaat kepada rakyat dan pejabat awam dan sebagainya, ini dapat dijatuhkan dalam masa yang segera. Amin. Jadi yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datangnya daripada saya sendiri. Kalau ada saya tersalah cakap dan sebagainya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Terima kasih kerana share dan sebagainya. Yang belum lagi tekan butang follow itu, tolong follow saya. Okey